Okay, so hari ni kita akan sambung namanya tu tutorial 7. Okay, saya sebenarnya bila sambung tutorial 7 ni, ambil kawan-kawan masuk. Kena, kalau kita tengok tutorial 7 ni, chapter 7 ni adalah chapter untuk assignment tau. Ya. Jadi saya kena cepat lah sebab kalau kamu tengok dalam assignment yang saya bagi pada kamu tadi tu, assignment tu perlu dihantar 5 hari bulan 6. 5 bulan 6, sorry. 5 bulan 11, 5 November. So, saya kena cepat lah ya. Jadi, nak tak nak memang saya kena lajukanlah kelas ni ya. Lajukanlah ya. So kamu bacalah soalan tu dulu, nanti mungkin beberapa extra kelas. Saya rasa saya kena buat kelas malam ni tau sebab saya nak bagi cepat supaya kamu boleh buat cepat assignment tu. Sebab assignment tu kamu kena buat video, kamu kena buat YouTube. Tahu buat YouTube, lepas tu kamu kena hantar dekat saya link YouTube yang kamu buat tu. Kamu akan jadi a YouTuber tau. Jadi kamu kena buat video kamu punya sendiri. So hantar dekat saya link, saya tengok, saya bagi markah ya. Jadi apa yang saya nak buat ialah saya kena buat cepat kelas. Saya rasa saya kena habiskan with structure untuk atom, ionic compound dan covalent compound by this week lah ya. Macam tu. Tahu? Jadi saya buat kelas tau malam ni ya. So kamu janganlah marah pula ya kalau tu. So saya kena, bukan apa, sebab saya kena habiskan silibus cepat lah ya. So malam ni kita akan ada kelas 8:30 malam ya, macam tu. Tahu? Kalau tak boleh datang juga, kalau sangat-sangat tak boleh, tapi saya harap sangat bolehlah kedatangan kamu tu. Kalau tak boleh juga, so tengoklah video yang saya akan bagi. So malam ni saya buat kelas ya. Tahu ya? Kena ready lah. Okay. So saya dapat soalan Kemipedia. Sorry, ada kawan-kawan masuk kawasan. Okay, saya ada soalan Kemipedia yang kamu boleh buat latihan. Kejap lagi saya akan send dia punya link. Kamu boleh buat lah. Ni tau, ni saya dapat soalan Kemipedia. Kamu cuba buat latihan tu lah ya. Ada juga yang dapat soalan Kemipedia ni, ada juga yang termiss nama. Saya tak pasti kenapa ya. Yang termiss soalan Kemipedia, tapi Kemipedia ni tak ada markah lah ya. Tapi dari situlah kita boleh lihatlah kemampuan ataupun student tu ready ke tak lah untuk menghadapi UPS lah ya. So nanti kejap lagi saya akan bagi link dia, kamu buatlah berulang kali Kemipedia ni lah ya. Sekejap lagi saya bagi tahu. Kalau kamu nak minta saya bincang soalan Kemipedia ni pun boleh, and you have to set some other time lah ya, dalam minggu ni, sebab minggu depan banyak cuti tau. Minggu depan kita ada cuti di hari Rabu sampailah Ahad tu. Tapi Sabtu tu saya rasa hari bekerja. Tak pastilah macam mana. Tapi saya tak boleh tolong kamu lah pada minggu depan tu, sebab saya plan nak bercuti dengan husband lah kan. Sebab anak saya masuk asrama seorang, kakaknya sambung master duduk kat UPSI. So kat rumah tak ada orang, so husband ajak jalan lah ya. Kami nak, macam biasalah suka pulau, so pergi pulau Perhenti ajalah ya. Setuju. Madam. Ikut. Jom boleh. No problem. Naik pilih rombongan. Aduh. Jumpalah saya kat Kuala Besar. Siapa orang Terengganu? Orang Terengganu je kita jumpa kat Kuala Besar nak. Tunggu saya. Jom boleh je. Kat orang Terengganu boleh lah. Okay, no problem. So minggu depan saya tak boleh buat kelas banyak. So minggu ni lah kalau saya nak pulun pun. So malam ni kita buat kelas macam tu. Kalau tak dapat sangat, so tolonglah tengok video saya tu bagi faham. And nanti sebab minggu depan tu nak kena hantar assignment. Saya jadi risau tau. Sebab assignment tu banyak markah, 15 markah. Satu assignment tu 15 markah ya. Okay. So tak apalah. Alright, kita teruskan dengan kita punya soalan tutorial ni, perbincangan soalan tutorial. Alright, mari kita lihat. Sekarang kita sudah masuk chapter 7 lah ya.
Alright, chapter 7. Okay. Pertamanya kita akan belajar tentang Lewis structure. Okay, Lewis structure lah. Kita akan belajar ya tentang Lewis structure. Okay, apakah kegunaan Lewis structure? Okay, apakah gunanya Lewis structure? Okay, sebenarnya Lewis structure ni, kalau kita tengok, dia adalah satu diagram lah. Ya. Lewis structure, mana saya punya pen? Dia masuk ya. Ada. Sini. Ada masuk. Okay, sekejap saya cari drawing. Okay ya. Lewis structure. Lewis structure ni apakah yang di di sini pula. Okay. Bagaimana? Okay. Apakah yang dikatakan sebagai Lewis structure ni lah? Lewis structure ni is diagram lah sebenarnya. Diagram. Okay. That represent. Apakah maksud Lewis structure? That represent the valence electron of atoms within within a molecule. Okay. Jadi sekarang Lewis structure tu apa maksud dia adalah dia sebenarnya adalah satu diagram lah yang menunjukkan ataupun mewakili valence electron bagi sesuatu atom di dalam suatu molekul. Itu yang dimaksudkan dengan Lewis structure. Lewis structure kita boleh lukis, ada tiga Lewis structure yang kita akan belajar nanti, 3 jenis Lewis structure. So Lewis structure dalam atom tu sendiri, dalam atom, Lewis structure bagi ionic compound, and Lewis structure bagi covalent. Kita akan belajar 3 lah Lewis structure ni nanti ya. Lewis structure untuk atom, iaitu nak menunjukkan bagaimana nak menunjukkan valence electron dalam atom lah ya, nak menunjukkan nak menunjukkan valence electron di dalam sesuatu atom. Okey. Kemudian Lewis structure untuk ionic compound dan juga untuk covalent compound lah. Okey, mari kita lihat dahulu Lewis structure untuk yang pertama kita ada magnesium. Ya, Lewis structure untuk magnesium. Okey. Jadi macam mana kita nak lukiskan Lewis structure untuk magnesium? Okey, kita tahu magnesium ni dia duduknya dalam group 2. Kan? Bila dia berada dalam group 2, maksudnya dia ada valence electron dia ada 2 lah. Tahu? Maksudnya valence electron tu contohnya, okey, kalau kita tengok magnesium dia ada 12 proton kan? Magnesium ada 12 proton lah. Ya. Okey, jadi sekarang configuration dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ini valence electron dia lah. This is the valence electron. Ataupun kalau kita tengok yang lepas-lepas kita belajar tu, ni elektron dalam 1s2. Lepas tu ini dalam 1s2 2p6. Ada 8. Okay, 2, 4, 6, 8. Kan? Okay, kat mana lagi? Elektron dalam 3s2 tu ada dekat luar sinilah. 2 elektron tu. Jadi sekarang magnesium ada sebanyak 2 valence electron. This is the valence electron untuk magnesium lah, ya. So how to write the Lewis structure untuk magnesium? Ada 2 elektron tu. Okay. So kita akan tuliskan Mg. Mg. Okay. Kita nak lukis valence electron, kita nak simbolkan valence electron tu boleh dalam bentuk dot ataupun dalam bentuk cross. Mana satu kamu suka? Mana-mana pun boleh. Mana-mana satu pun betul.
Ya. Ada you put in Cross. cross dalam bentuk dot lah. Ya. So kalau kita nak lukiskan Lewis structure untuk magnesium yang ada 2 elektron tu, so kita letak sini satu, letak sini satu. Bulatkan. Tak boleh letak sekali macam ni. Boleh tak letak sekali macam ni? 2. Salah. Tak boleh. Elektron tu perlu disusun satu-satu. Macam ni lah. Disusun satu, sini satu, sini satu. Macam tu lah. Ya. Tak boleh letak sekali. Kena letak berjauhan. Ataupun letak macam ni lah. Ni, this is the answer. This is also the answer lah. Ya. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok. Okay. That is the valence electron untuk atom Mg. Ya, itu valence electron dia lah. That is the Lewis structure untuk Mg lah. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok Mg ni, okay, kalau kita tengok this is the atom of Mg lah. Ya. This is the atom of Mg. Okay. So, kat sini, this is the what we call nucleus lah. This is the nucleus. Ya. Okay. Jadi, ada 2 elektron dekat petala yang pertama. Okay. Ada sebanyak 8 elektron dekat petala yang kedua. Okay. Lepas tu. Okay. Lepas tu dekat petala yang kat luar tu valence shell dia, valence shell. Ni kita namakan sebagai valence electron. This is valence electron. Ini kita namakan sebagai valence shell. Valence shell dia lah, ya. Okay, dekat valence shell ada 2 valence electron, kan? Jadi sekarang dia kata state the number of electron could be released or accept or shared in order to achieve their octet stability. So macam mana cara magnesium ni nak achieve stability? Okay, cara sama ada ditambah elektron. Ditambah elektron dia kena tambah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun kalau dia nak tambah elektron, dia tambah elektron kena tambah 6. Tapi kalau dia nak achieve octet, okay, dia buang 2. Kalau dia nak achieve octet, ada 2 benda yang dia boleh buat. Either dia tambah elektron tapi 6. Sebab kat luar ni, kat valence shell ni, ada 2 je elektron. Jadi dia tambah 6. Tahu? Atau kalau nak achieve octet, dia kena buang 2 ni. Mana lebih mudah? Nak buang, remove 2 electron or add in 6 electron. Nak add in 6 electron tu bukan senang ya, sebab bila ditambahkan kepada valence shell ni ada elektron yang sentiasa menolak. Ya, susah. Ya. Okey, tetapi remove 2 elektron lebih mudah lah. Ya, sebab bilangan dia pun sikit. Remove 2 elektron untuk achieve octet. Achieve octet tu kerana dia dapat octet. Dekat sini, dekat shell yang kedua ni sudah ada octet. Ada 8 elektron dekat shell yang kedua kan. Dekat shell kedua ada 8 elektron. So kalau dia buang 2, dia sudah achieve octet. Jadi mana lebih senang? Either remove electron or add in 6 electron. Mestilah yang ni susah. Ya. Jadi apa dia buat ialah dia akan release sebanyak 2 elektron. Dia akan release sebanyak 2 elektron lah. Ya. Dia akan release sebanyak 2 elektron. Memudahkan dia untuk achieve octet lah. Dia buang kat sini ni. Buang kat sini semua. Okay. Dia buang dekat sini. Dia buang ni semua. Dia buang sini semua.
Jadi sekarang dia sudah achieve octet. Dia sudah achieve octet. Maksudnya shell dia semua penuh dengan 8. Semuanya sudah stabil lah. Macam tu. Ya. Jadi Mg dia akan buang sebanyak 2 elektron lah. Ya. Alright. Kalau Na, kalau group 1 ni, group 1 atau group 2 ni memang kerjanya dia akan buang elektron. Dia remove elektron lah. Dia remove elektron to achieve octet. Tak usah fikir lain dah. Ya, kalau di group 1 atau group 2 memang dia jawapan dia kalau ditanya nak achieve octet apa cara dia, dia akan release elektron. Ya, dia akan release elektron lah macam tu. Ya. Okey, contohnya Na dia ada satu valence, dia group 1. Na berada dalam group 1 lah. Na berada dalam group 1. Jadi apa dia buat untuk achieve octet ialah dia akan release satu elektron. To achieve octet dia akan release satu elektron. Ya. Dia akan release satu elektron lah. Saya padam dulu habuk pula. Okey. Okey, saya padam ni dulu ya. Ibu nak tanya? Boleh. Tanyalah. Dia tak dengar. Kalau macam contoh kan soalan tu dia tanya dia tak tanya atom apa yang kena tulis kan. Macam contoh dia bagi valence elektron je kan. Kita tak tahu nak tulis atom apa kan. Boleh tak kita tulis atom yang sama group dengan valence elektron yang dia bagi? Sebaik-baiknya kamu letak unknown X. Boleh? Letak unknown lah. Katalah dia group 2. Letaklah X. Macam tu lah. Okey, letaklah 2 valence elektron macam tu. Katalah N atom has 3 valence electron. Contohnya kan. Contohnya N atom has 3 valence electron. Write the Lewis structure for the atom. So letaklah Y sebab kita tak tahu dia apa. So macam mana cara nak tulis Lewis structure? Okey, letak ni satu. Ni satu. Ni satu. Dia ada 4 ni. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Dia ada 4 penjuru ni lah. Kiri kanan, atas dan bawah. Cara nak letak. Macam tu. Boleh ha? Bolehkah? Adakah saya menjawab soalan? Boleh, madam. Boleh ya? Okey. Alright. So seterusnya mari kita lihat. Untuk yang kedua. Okey, nitrogen. Kan? Dalam soalan kamu dia tanya nitrogen kan? Okey. Okey, nitrogen. Nitrogen sekarang dia berada dalam group 15. Nitrogen berada dalam group 15 lah. Jadi dia ada 5 valence electron. Okay. So how to write the Lewis structure for nitrogen? So kita ada 1, 2, 3, 4. Letak satu-satu dulu. Ya. And baru letak yang kelima. Pairkan dia. Macam Hans rule lah. Ya. Seolah-olah kita follow Hans rule. Macam tu lah. Ataupun macam ni pun boleh. Ya. Nak letak mana-mana dulu pun kat sini pun tak apa. Yang second one tu lah. Ya. Okay. Jadi how to achieve octet? How to achieve octet? Dia akan macam mana nak achieve octet? Either dia remove 5 elektron ataupun macam nak achieve octet dia accept ataupun share lah. Accept 3 elektron. Ada yang masuk kah? Okay. Either dia nak buang 5 ataupun dia nak apa? Dia nak accept 3. Ataupun mungkin dia boleh share dengan kawan lain lah.
Katalah dengan atom lain, katalah dengan atom H. Dia share. Dia share, apa dia buat ialah dia rapatkanlah ni nanti dengan atom H. Ya. Dia boleh share lah. Share ataupun accept lah. Sama ada share ataupun accept benda yang sama lah. Ya. Okay. So sekarang kalau kita tengok. Okay. Okay. Jadi sekarang sama ada dia nak remove 5 ataupun nak accept ataupun share 3. Mana lebih mudah ialah accept ataupun share 3 lah. Ya, share 3 elektron sebab bilangan dia lebih sikit lah, lebih kecil. Jadi untuk achieve octet dia akan terima ataupun accept lah, accept ataupun share 3 elektron lagi. Kat sini lah. So tambah lagi 1, 2, 3. Nada elektron yang lain lah. Saya buat simbol ni pula lah. Maksudnya ni is not originally dia punya elektron lah. Dia boleh tambah 3 ataupun dia boleh share 3 lagi daripada orang lain. Dia boleh achieve octet lah. So bila dia achieve octet dia dapat 2, 4, 6, 8. Macam tu lah. Ini pun simbol elektron juga tau. Elektron boleh kita simbolkan dalam Lewis structure sebagai cross ataupun bulat ni. Ni ya. Jadi ini simbol elektron. Ini pun simbol elektron lah. In Lewis structure, this is the symbol of electron lah. Tapi yang ini kenapa saya buat bulat dan cross ni sebab ini menunjukkan bahawa elektron tu tak datangnya daripada nitrogen tu lah. Mungkin dia terima daripada atom lain lah. Contohnya magnesium ni nak release elektron. Bagilah elektron 2 tu kat dia macam tu lah. Ceritanya. Alright. Okay. Jadi nitrogen dia, this is the Lewis structure. Ni Lewis structure untuk nitrogen. Cara nak achieve octet sama ada dia accept ataupun share 3 elektron lah. Ya. Okay, kalau carbon, carbon macam mana? Carbon di group 14. Jadi dia ada 4 valence elektron. Macam tu lah. Ya. Carbon ni, dia nak, kalau dia nak share, nak accept ataupun remove elektron dia 4-4. Ni memang selalunya dia jarang buat lah. Ya. Ini depends lah. Ya. Dia boleh accept lagi another 4 ataupun boleh sebab tu dia jarang membentuk anion lah. Ada. Tapi dia anion dia agak sukar terbentuk lah. Ya, macam tu ya. Jadi kalau dia accept, dia akan accept ataupun accept ataupun share 4 elektron. Ya. Ataupun kalau dia nak remove, ya, dia nak release, dia akan release 4 elektron jugalah. Tapi which is susah nak buat lah untuk release elektron ni. Selalunya dia akan accept ataupun share lah macam tu ya. Okay. Alright, kalau oksigen, dia group 16. So ada 6. 2, 4, 5, 6. Ada 6 elektron around the atom. Jadi biasanya dia akan accept ataupun share 2 elektron valence lagi lah. Sini satu lah. Ya. Macam tu. Ya. Okay, next kita tengok bromine. Bromine, sekarang kita tengok bromine. Ya. Okay, bromine group 17. Group 17 lah. Jadi dia ada 7 valence elektron. 2, 4, 6, 7. Ya, biasanya dia akan accept ataupun share 1 elektron lagi lah. Ya. Untuk achieve octet. Neon, group 18. Ada 8 valence elektron. So 2, 4, 6. Yang ni dia tak akan release, tak akan share elektron. Ni completely no, dia tak akan buat. That's why neon ni dia inert, dia tak ada tindak balas. Dia susah nak bertindak balas lah. Ya, dia susah nak bertindak balas lah. Ya, dia memang sangat susah nak bertindak balas sebab dia sudah stabil. Orang yang sudah stabil ni dia macam okay, lantak pergi ke ang lah. Nak apakah, aku tak kisah, aku duduk diam-diam macam tu lah. Ya. Okay, untuk gallium group 13, dia ada 3 valence elektron lah. Selalunya group 1, 2 and 3 ni selalunya mereka ni akan ada tendensi untuk release elektron lah. Selalunya mereka lebih kepada nak release elektron lah. Ya.
Okay, release elektron lah ya. Lebih kepada, tapi ada juga yang share lah ya, ada juga yang share group 13 tu ya. Tapi lebihnya kepada dia nak release elektron ya. Gantung kepada dengan atom apa yang dia nak buat bonding lah ya. Okay. Okay, jadi sekarang ini adalah Lewis structure untuk atom. Ya, ini yang kita belajar ni, this is the Lewis structure for atom lah. Lewis structure for atom. Ya, ni semua Lewis structure untuk atom lah. Ya. Okay, atom selalunya dia akan cuba untuk achieve octet. Ya. Jadi apakah yang dinamakan sebagai octet ataupun state the octet rule yang kamu tahu, ya? Jadi atom form bond to obtain 8 valence electron to achieve noble gas configuration by transferring or sharing of electron, ya. Jadi kalau kita tengok semua atom ya, dia cuba achieve apa yang kita namakan sebagai octet configuration. Dia cuba achieve octet configuration. Sebab kenapa dia nak achieve octet configuration? Sebab ini adalah keadaan yang stabil lah untuk atom. Stabil dari segi susunan elektron ya, untuk atom lah ya. Okay. Jadi ini yang dikatakan sebagai octet rule lah. Atom, macam mana cara dia nak achieve octet configuration? Dengan cara buat bonding. Make a bond lah. Make a bond sama ada melalui covalent ataupun ionic. Macam tu ya. Atom akan form bond to obtain 8 valence electron to achieve noble gas configuration by transferring or sharing of electron lah ya. So itu yang berlaku apabila dia nak capai stability dari segi susunan elektron lah ya. Okay, kalau kita tengok, kita ada dua jenis bonding. Ada dua jenis bonding lah ya. We have two type of bond. Bonding yang atom nak cuba buat tu, bonding bonds ada dua jenis. Satu kita namakan sebagai ionic bond. Satu lagi kita ada yang kita namakan sebagai covalent bond. Ya, kita ada ionic bond and also covalent bond lah ya. Okay, ionic bond ni apa cerita dia? Ionic bond ni akan dibentuk ya. Akan selalunya lah, tapi tak wajib lah ya. Dibentuk oleh apa dia? Nak tanya ke? Metal dan Metal. Non-metal. Okay. Tak dengar lah. Metal and Metal. ya. Kat mana kedudukan metal tu dalam periodic table? Dia duduk di biasanya dia macam itulah. Ni elemen metal lah. Ni non-metal lah. Non-metal. Jadi ionic bond ni selalunya dibentuk di antara metal dan non-metal. Manakala covalent bond dibentuk oleh atom non-metal dan non-metal. Contoh ionic bond adalah NaCl lah kan. Contoh covalent molecule, covalent bond dibentuk oleh hidrogen dan ni air lah ataupun CO2 kan. Ni non-metal lah. Ni carbon dengan oksigen bentuk bonding. Ni kita ada covalent bond macam tu. Boleh Okay. Sekarang mari kita lihat apakah itu ionic bond dulu. Okay. Kita lihat apakah ionic bond dahulu. Apakah maksudnya ionic bond? Ya. Ionic bond ni adalah electrostatic force attraction between an ion and cation that hold them together in a solid crystal.
Apakah maksud ionic bond? Ionic bond adalah daya tarikan antara cation dan anion. Ini adalah cation dan anion lah. Cation bercas positif, anion bercas negatif. Mereka tertarik antara satu sama lain. Tahu? Mereka tertarik antara satu sama lain. Membentuk satu bonding lah. Okey, kalau kita tengok dalam satu molekul cation, dalam satu molekul molekul yang membentuk ion ionic bond ni kita namakan dia sebagai ionic compound tau. Ini kita namakan dia sebagai ionic compound. Okey. Contohnya dalam Na dan Cl. Okey. Na ada charge positif. Cl charge negatif lah, ya. Jadi tarikan di antara Na positif dengan Cl minus ni membentuk ionic compound. Membentuk ionic bond, membentuk ionic bond. Ya, tarikan di antara charge positif dengan charge negatif. Attraction ini kita namakan sebagai ionic bond. So kalau dia membentuk molekul NaCl, molekul ini kita namakan sebagai ionic compound. Ni. Bonding dia adalah ionic bond. Okey. Molekul dia kita kenali dia sebagai ionic compound. Ya. Okey, boleh ya? Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok, okey. Kamu kena belajar macam mana nak melukiskan Lewis structure bagi ionic compound. How to draw the Lewis structure for ionic compound lah. Okay. So mari kita lihat. Okay. Okay ya. Dalam soalan 2 ni kalau kita tengok show and explain how it's explain formation of ionic bond using lithium fluoride. Tahu lithium fluoride. Okey. Yang ini dalam assignment ada. Dia minta kamu ceritakan, explain bagaimana pembentukan ionic bond. Pembentukan ionic bond dan juga lukiskan Lewis structure untuk ionic bond tersebut lah, ya. Macam tu, ya. Dia minta kamu buat video. Okey, dia minta kamu buat video lah, ya. Okey. Jadi, macam mana kita nak buat? Okey. Macam mana nak menerangkan bagaimana ionic bond terbentuk dalam lithium fluoride ni lah. Okey. So kita tahu bahawa lithium ni berada dalam group 1 lah. Ya, lithium berada dalam group 1. Fluorine berada dalam group 17. Tahu dia berada dalam group 17 lah, ya. Okey. Jadi sekarang kalau kita lihat, ya, lithium ni ada satu valence elektron. Lithium ada satu valence elektron lah. Manakala fluorine ada sebanyak 7 valence elektron. Okay. So sekarang kalau kita lihat, okay, lithium ni macam mana dia nak achieve octet? Kita tahu bahawa lithium ni dia ada sorry. Okay. Dia ada 3 elektron. So macam mana dia nak achieve octet ataupun nak achieve duplet lah. Octet ataupun duplet lah. Ya, octet ataupun duplet. Ini adalah configuration yang stabil lah untuk atom. Ya, achieve octet ataupun duplet. Okay, bagaimana dia nak achieve stability? Dia kena buang elektron ni. Dia kena removekan elektron ni.
Tahu, dia remove elektron ni. Okay. So dia kena remove this electron. Ya, dia kena remove elektron ni. So bila dia remove elektron ni, dia nak buang ke mana? Dia akan buang kepada fluorine. Tunjukkan menggunakan anak panah. Ni anak panah ni bukan saja-saja dilukiskan. Anak panah ini adalah menunjukkan movement of the electron. Ini anak panah ni sangat penting. Anak panah ni markah. Anak panah ini adalah markah. Tunjukkan satu elektron dalam lithium ni yang dekat luar ni, ya, diberikan kepada fluorine. Kita masukkan kepada fluorine. Fluorine tadi dia group 17. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 valence elektron. Tunjukkan daripada lithium pergi kepada fluorine. Maksudnya lithium ni buang elektron dia kepada fluorine. So lithium buang elektron kepada fluorine. So bila lithium ini sudah buang elektron dia, apa terjadi kepada lithium? Dia akan membentuk positive charge. Okay. Dia akan membentuk Li+. Okay. Apa terjadi kepada fluorine? Fluorine terima elektron. Dia akan membentuk negative charge. Cara melukiskan ion negatif, ion, ya, untuk yang ada elektron, kamu kena letakkan dia di dalam bracket. Macam ni lah. Yang tu tak nampak sangat bracket. Di bracket macam ni. Cara nak menunjukkan ada valence elektron untuk ion yang ada valence elektron, kita kena letak dia dalam bracket, letak charge negatif dekat luar. Tahu? Lithium ni dah tak ada elektron, we can write macam ni saja. We can write like this. Ya? So, ini kita namakan sebagai Lewis structure for ionic compound. Macam tu lah. Okay. This is the Lewis structure for ionic compound lah. Ya. This is the Lewis structure for ionic compound. Ya. Okay. So cara nak tunjukkan macam mana movement of the electron. Tunjukkan elektron daripada lithium ni pergi kepada fluorine. Nak gunakan anak panah. Anak panah ni tunjukkan dia pergi kepada fluorine. Lepas tu ni menunjukkan bahawa lithium buang elektron. Bila dia buang elektron dia dapat positive charge. Okay, fluorine terima elektron. So, dia sudah achieve octet. 2, 4, 6, 8. So, sekarang disebabkan dia ada valence elektron yang ditambah. So, kita kena letakkan dia di dalam bracket lah. Letakkan dalam bracket. Menjadi negative charge. Macam tu. Ya. Alright. So, apa terjadi ialah, kalau kita tengok di sini. Okay, bila kita nak melukiskan Lewis structure. Ini kita namakan Lewis structure untuk ionic compound. Tadi kita ada Lewis structure untuk atom. Contohnya magnesium. Lewis structure untuk atom kita tulis Mg. Letak 2 elektron gini kan. Ini adalah Lewis structure untuk ionic compound. Ini adalah Lewis structure for atom. Macam tu ya. Ni this is the Lewis structure untuk atom. This is the Lewis structure for ionic compound. Ini kamu kena buat nanti. Kamu kena tunjukkan nanti di dalam assignment. You have to buat satu your punya video sendiri. Macam tu lah. Ya. Okay. Okay. Okay, mari kita lihat explanation lah. Okay. Mari lihat explanation. Okay. Explanation perkara macam mana benda ni terjadilah. Ya. The electronegativity difference between lithium dan fluorine tu adalah 3.0. Ni rasanya perlu ke tak, saya tak pastilah. Ataupun kita katakan bahawa lithium metal, fluorine is a non-metal. Dia akan form ionic bond lah. Ya. Selalunya kalau dalam silibus SDS, kita tengok
kita akan belajar electronegativity yang saya ajar kamu dalam chapter 6 tu. Electronegativity ni dia ada value tau. Dia ada value. Tau. Electronegativity ni dia ada value dia sendiri. Value dia ni kita namakan dia sebagai Pauling scale. Skala Pauling. Jadi sekarang kalau kita tengok, kalau electronegativity rendah dengan electronegativity yang tinggi, biasanya mereka ini akan membentuk, nak kena cerita benda ni ke? Membentuk ionic bond lah. Okay, saya rasa yang ni tak perlu kot ni. Ya. Ataupun kita katakan sahaja bahawa lithium metal, fluorine is a non-metal will form ionic bond. Ya. So apa terjadi di dalam pembentukan bonding? Lithium will donate one electron to fluorine atom. Ya. Lithium will form lithium positive cation and fluorine atom will accept one electron to form F minus lah. Dia akan form F minus ya. Lithium and fluorine had achieved stable octet electron arrangement ataupun stable octet configuration. Ya. The electrostatic force attraction between lithium and fluorine is called ionic bond. Ya. So ini yang kita adalah ya untuk penerangan bagaimana terjadinya ionic bond. Ya, ionic bond lah ya. Alright. So kamu nak salin ke? Kamu salin dulu. Kamu salin untuk soalan nombor 2. Okay, boleh salin ya. Okay, dah. Mari kita lihat untuk B. Explain the formation of ionic bond dalam lithium oxide. Lithium oxide lah ya. So okay, sekarang kita ada lithium oxide. Okay, bagaimana ionic bond terbentuk? Okay, pertamanya apa buat ialah kita tahu bahawa lithium ni adalah metal, oksigen non-metal lah. Saya nak cerita electronegativity ni tapi rasa macam tak perlu ya. Jadi saya tak ceritalah ya. Sebenarnya if we go deeper, why some atom with other atom they form ionic, because the difference between electronegativity to according to the Pauling scale is more than 1.5, then the between the atom will form ionic bond lah ya. Tapi saya tak perlu ikut yang tu ya. Okay, jadi lithium oxide, lithium ni adalah metal, non-metal lah ya, dia akan form ionic bond ya. So apa terjadi ialah lithium akan donate elektron kepada oksigen. Tunjukkan movement of the electron ni. Ini penting ni ya. So tunjukkan dia bergerak lah. Ni dia bergerak daripada lithium kepada oksigen. Tunjukkan anak panah. Anak panah ni sangat penting lah ya.
Okay. So elektron daripada lithium will go to oxygen. Okay. Disebabkan kenapa kita gunakan dua lithium? Sebab lithium ni membekalkan satu je valence elektron. Tahu? So satu pergi dekat sini. Bila pergi masukkan elektron daripada lithium kepada oksigen, oksigen belum achieve octet lagi. Jadi dia perlukan sebanyak 2 lithium lah. Ya. 2 lithium untuk donate elektron kepada oksigen. Baru oksigen itu akan achieve octet. Kat sini. Baru oksigen dia akan achieve octet lah. Jadi lithium ni apabila dia sudah donatekan elektron dia dah tak ada elektron lagi dah. Ya, dia sudah tidak ada elektron. Ya. Jadi apa yang berlaku ialah kita perlukan sebanyak 2 lithium atom. Donate elektron kepada satu oksigen. Ya. Jadi apa yang berlaku ialah kita perlukan sebanyak 2 Li. So we have to put in front of Li tu letakkan 2. 2 Li plus. So kita tuliskan sebagai 2 Li plus lah. Ya. Okey. Kemudian oksigen atom accept elektron tadi daripada 2 Li, satu sini, satu kat sini, dia akan achieve octet. So tunjukkan dalam bracket, okey, oksigen ini ada 8 elektron yang dia sudah achieve octet tadilah. So either kamu tulis macam ni ataupun yang ni sebab kita tulis macam ni nak bagi senang sebenarnya. So boleh juga dituliskan macam ni, oksigen letak 2. Yang ni ditulis memanjang kan ni. Kan dia tulis memanjang ni kan. Macam ni. Okey. Jadi untuk oksigen ni dia dah terima elektron, dia bukan bentuk negatif tau. Dia akan dapat, dia terima 2 elektron. Oksigen terima 2 elektron, dia dapat 2 minus lah. So this is the Lewis structure untuk lithium oxide. Li plus ada 2. Okey. Oksigen. Sini. This is the Lewis structure untuk lithium oxide. Lewis structure dia. Lewis structure untuk lithium oxide. Ya. Jadi macam explanation dia ialah 2 Li atom will donate 1 electron each to oxygen atom. Lithium will form lithium plus ion, and oxygen will accept 2 electron to form O2 minus and achieve stable octet electron configuration. Yeah. The electrostatic force between lithium and oxygen ini kita namakan sebagai ionic bond lah. Ya. So ini kita namakan sebagai ionic bond. Boleh ha? So boleh salin. You can copy. Sedap. Boleh copy. Madam, Ya. yang arrow tu kan kita kena lukis dekat tempat yang betul-betul kita nak letak dia punya elektron tu. Ya betul. Betul. Kadang-kadang dia letak jauh kan. Jangan letak jauh sangat tau. Contohnya macam ni lah. Sorry. Kan. Li ada 1 elektron. Oksigen. Jangan letak jauh. Jangan letak jauh-jauh. Kamu nak okey. Kadang-kadang dia letak elektron gitu je. Elektron ni nak bagi dekat siapa? Nak bagi kat mana? Tak tahu. Kan? Dia kena betul-betul letak macam ni. Li. Oksigen. Letak betul-betul tempat dia zap dekat sini. Macam tu. Boleh ha? Tak kat sini lah. Tu. Lepas tu lagi satu Li ni. Okay. Elektron ni letak mana? Zap letak kat sini terus. Ni. Tak. Jangan tulis macam ni. Ni salah ni. Ni kita tak terima Nak letak kat mana? Kamu nak bagi bunga. Nak bagi bunga dekat dekat siapa ya?
Dekat ni meja lah tu kan. Okay. Ni meja Sarah. Ni meja Tipah. Kan. Letak bunga. Letak bunga. Macam mana bunga? Contoh kan bunga kan. Letak kat depan ni. Nak bagi kat Sarah ke nak bagi Tipah? Tak tahu. Contoh macam tu lah. Ataupun nak bagi dekat siapa? Nak bagi kat Danish ke nak bagi dekat Afiq? Letak bunga kat depan ni kan. Tak tahu. Dia kena tepat lah. Kalau nak bagi dekat Sarah, so letak bunga atas meja dia. Macam tu lah. Ini contoh kan. Okay. Sama juga elektronik. Elektronik nak letak kat mana? Kena letak kat sini. Ni tempat dia. So tunjukkan tempat dia kat situ. Macam tu. Ya. Baru kita tahu bahawa elektron tu diberikan kepada oksigen. Jangan letak macam ni lah. Ini salah. Cara yang salah lah. Ya. Macam tu. Boleh boleh salin. Okay. Salin. Medium. Ya. Medium. Ya. Saya medium. Buat bila? Assignment tu kan, kamu tahu tak? Dia nak 5 bulan 11. Kamu dah boleh buat dah. Minggu depan. Cuba tengok YouTube. Nanti saya cuba carikan YouTube yang tahun lepas punya. Kamu boleh tengok dari situ. Video dia berapa lama? Macam mana? Video dia kena buat berapa lama? Video dia lebih kurang 3 minit gitulah. 3 hingga 5 minit macam tu. Terangkan apa yang saya terangkan macam ni. Kena bercakap ke? Yelah. Video tak bercakap apa maknanya. Kena cakap lah. Kena beritahu. Macam yang saya tunjuk kat kamu ni lah. Okay. Dia kena present lah. Hari ini we will discuss how to draw Lewis structure for sodium chloride. Let us. Tapi kan student dulu buat memang cantik gila. Dia orang kreatif sangat tau. Student tahun lepas. Dia buat ni. Memang kami jangka kan macam alah student buat kan. Mesti buruk macam tu kan. Tapi tak. Ya Allah, dia orang buat canggih-canggih gila. Cantik-cantik. Jadi memang kita impress lah. Memang you all memang sesuai lah jadi YouTuber mana-mana yang dapat tu. Memang saya rasa kalau jadi YouTuber boleh kaya lah kot kalau dia kena topik dia kot. Sebab dia memang pandai kan. Memang adalah seorang dua yang buat macam tak semangat kan. Sebab mungkin dia tak minat kan. Tapi kebanyakan budak-budak muda sekarang ni macam bayi-bayi you all ni. Memang video meremang mula-mula tengok je kan. Memang cantik tau. Memang tak sangka. Student buat macam ni. Hebat tau macam tu. Cantik gila. You all cubalah buat. Bila you all buat nanti kan. Wow. Memang you all sendiri pun akan kata wow. Jadi lagi lah kami tengok ni wow lah macam tu. Cuba buat assignment tu. Memang best. Ya. Macam tu. Tapi kena faham dululah apa yang saya nak sampaikan ni. Ya. Kreatif. Dengan cantiknya dia orang lukis macam tu. Ya. Buatlah nanti. Ya. Cuba tengok dulu. Nanti saya akan bagi video teaching sesi lepas. Saya cuba carikan. You boleh tengok dari situ lah. Lepas tu cuba buat video you all sendirilah. Ya, macam tu ya. You all nanti akan jadi YouTuber. Macam tu. Okay. Dah habis salin ke? Salin dulu. Okay. Kita tengok last untuk ionic compound iaitu MgF2 lah. Ya, MgF2. Okay, lepas tu kita stop. Malam ni kita sambung ya. Malam ni kita akan belajar untuk covalent compound lah pula ya. Macam tu ya. Alright, mari kita lihat untuk magnesium fluoride ya. Ni magnesium fluoride ya. Okay, kita tahu bahawa magnesium ada 2 valence elektron lah. Dia group 2. Fluorine ada 7 valence elektron. 2, 4, 6, 7. Ya. Fluorine. Ya. Okay. Jadi kita tahu bahawa magnesium ni metal. Fluorine non-metal lah. Fluorine perlukan dua atom fluorine
Ya, sebab kita magnesium ni kena buang 2. Jadi kalau satu fluorin je tak cukup untuk tampung 2 elektron yang dibuang oleh magnesium lah. Ya. Alright. Jadi sekarang apa yang berlaku ialah magnesium dia akan buang elektron dia kepada fluorin. Nampak tak? Betul-betul ditunjuk masuk kat sini. Ya. Okay. Magnesium ada 7 valence elektron. So buang elektron dekat fluorin. Satu elektron buang dekat fluorin. Satu lagi buang juga dekat fluorin lah. Ya. Buang juga dekat fluorin. Ya. Okay. Jadi apa terjadi kepada magnesium bila dia buang elektron, dia akan form Mg2+ lah. Dia akan form Mg2+. Okay, satu fluorin ni dia akan terima satu elektron daripada magnesium. Dia akan form F- lah. Dia akan form F- ion. F- ion. Jadi sekarang kita ada sebanyak 2 fluoride ion yang terbentuk lah. Dua fluoride ion yang terbentuk lah. So macam mana kita nak menuliskan Lewis structure kalau ada 2 fluoride ion? So di luar bracket tu we have to letakkan 2 lah. We have to put 2 in front of the fluoride ion. So ini akan menghasilkan, ini kita namakan sebagai Lewis structure untuk magnesium fluoride. Boleh ha? So ini samalah cerita dia. Mg donate 2 elektron kepada 2 fluorine atom. Mg will form Mg2+. Okay. Fluorine will form F-. So Mg and fluorine akan achieve octet configuration. Jadi electrostatic attraction between Mg dengan fluoride ion ini akan form ionic bond. Itulah cerita dia. Ya. Habis cerita tentang ionic compound. Okay. Boleh tak? So boleh salin. Lepas tu kita boleh dismiss lah. Ya. Lepas tu malam ni kita akan buat covalent compound. Tak ya, saya sana saja. Saya stop recording.